Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nur Aisyah binti Rasman. Hari ini saya akan membentangkan tajuk frasa kerja. Apakah maksud frasa kerja? Frasa kerja ialah binaan ayat yang boleh terdiri daripada satu perkataan atau lebih untuk menggambarkan perbuatan dan kata intinya kata kerja. Frasa kerja terbahagi kepada dua bahagian, iaitu frasa kerja transitif dan frasa kerja tak transitif. Untuk frasa kerja transitif ialah frasa kerja yang mesti diikuti oleh objek serta unsur lain, manakala untuk frasa kerja tak transitif ialah frasa kerja yang boleh hadir bersendirian dan diikuti oleh satu atau sederetan perkataan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang frasa kerja transitif terlebih dahulu. Frasa kerja transitif mesti diikuti oleh objek atau unsur sebagai penyambut dan objeknya terdiri daripada kata nama dan frasa nama. Contohnya ialah ibu membasuh baju. Membasuh ialah kata kerja, manakala baju ialah objek. Selain itu, frasa kerja juga terbagi kepada dua, iaitu frasa kerja satu objek dan frasa kerja dua objek. Untuk frasa kerja dengan satu objek, ia mempunyai satu objek saja dan merujuk satu benda saja. Contohnya, akak sedang melukis gambar. Melukis menunjukkan kata kerja transitif, manakala perkataan gambar ialah objek. Seterusnya, untuk frasa kerja dengan dua objek. Frasa kerja yang dibentuk oleh kata kerja transitif dan mempunyai dua objek, iaitu objek tepat dan objek CP. Objek tepat ialah objek yang menjadi penyambut secara langsung, manakala objek CP tidak menjadi penyambut secara langsung. Contohnya, Ahmad menghadiahkan sebuah buku kepada Ali. Ali menggambarkan objek tepat dan buku ialah objek CP. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang frasa kerja tak transitif. Frasa kerja tak transitif terbagi kepada tiga bahagian. Pertama ialah kata kerja tak transitif tanpa pelengkap, kata kerja tak transitif dengan pelengkap, dan kata kerja tak transitif dengan kata nama sebagai penerang. Untuk kata kerja tak transitif tanpa pelengkap, tidak memerlukan apa-apa unsur sebagai pelengkap. Contohnya ialah semua pelukis melukis. Ayat tersebut tidak memerlukan apa-apa pelengkap selepas kata kerja tak transitif. Untuk kata kerja tak transitif dengan pelengkap, kata kerja yang tidak mempunyai makna yang lengkap sekiranya tidak diikuti oleh unsur pelengkap. Seterusnya, unsur-unsur yang menjadi pelengkap kepada kata kerja tak transitif boleh dibahagikan kepada tiga jenis, iaitu kata adjektif sebagai pelengkap, frasa seni nama sebagai pelengkap, dan kata nama sebagai pelengkap. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang kata adjektif sebagai pelengkap. Kata adjektif ini akan melengkapkan satu ayat selepas kata kerja tak transitif. Kata adjektif ialah kukuh, ayat, jahat, baik, lemah, cantik dan selainnya. Salah satu contohnya ialah ekonomi kita bertambah kukuh. Kukuh ialah perkataan yang menunjukkan kata adjektif yang melengkapkan ayat tersebut. Seterusnya, frasa seni nama sebagai pelengkap. Frasa seni nama yang hadir dalam selepas kata kerja tak transitif mendukungkan nama tempat dan dianggap sebagai unsur-unsur yang melengkapkan kata kerja tak transitif seperti berada, tinggal, menetap, singgah dan sebagainya. Salah satu contohnya ialah adik berada di Selangor. Perkataan berada merupakan frasa seni nama yang melengkapkan ayat tersebut. Selain itu, kata nama sebagai pelengkap. Ada kata kerja tak transitif tentunya harus diikuti oleh pelengkap kata nama. Pelengkap tersebut boleh dibezakan daripada kata nama sebagai objek atas dasar pelengkap tidak boleh dijadikan subjek dalam ayat pasif. Contohnya, kata kerja yang berimbuhan ber dan berakhir dengan kan. Seperti adik tidur berselimutkan baju. Manakala kata kerja yang boleh diikuti oleh kata nama sebagai pelengkap ialah menjadi dan ada. Seperti abang menjadi peguam. Yang terakhir ialah kata kerja transitif dengan kata nama sebagai penerang. Kata nama sebagai penerang yang mengikuti kata kerja tak transitif bukanlah objek kerana ayat yang mengandungi tidak boleh dipasifkan.
Dan kata nama tersebut hanya menjadi penerang bagi kata kerja tak transitif kerana kata nama tersebut boleh dihapuskan tanpa merosakkan kesempurnaan makna kata kerja tersebut. Salah satu contohnya ialah lelaki itu berbaju Melayu. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang binaan frasa kerja. Binaan frasa kerja terbahagi kepada dua, iaitu frasa kerja yang tidak mengandungi objek dan frasa kerja yang mengandungi objek. Untuk frasa kerja yang tidak mengandungi objek, kata kerja tidak perlu disambut oleh sesuatu frasa nama sebagai objek untuk melengkapkannya. Salah satu contoh ialah ibu sedang memasak. Ibu ialah subjek, sedang ialah kata bantu dan memasak ialah kata kerja. Untuk frasa kerja yang mengandungi objek, kata kerja disambut oleh frasa nama sebagai objek untuk melengkapkan kata kerja. Salah satu contohnya ialah mereka membaca buku di perpustakaan. Membaca merupakan kata kerja manakala buku ialah objek. Itu sahaja penerangan saya hari ini. Terima kasih kerana menonton penerangan saya tentang frasa kerja.